Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semua dengar? Boleh, Madam. Waalaikumsalam, Madam. Yang ada problem internet seorang je kot yang lain okey. Puan Marina pesan kat cikgu untuk sambung tutorial intro start dengan nombor 4. Betul Dia ada pesan? Dah buat ke belum? Yang you all dah buat sampai mana? Kelas? Nombor 4 ni dah buat ke belum? Nombor 4 belum. Dah buat sampai nombor 3. Oh, nombor 3. Tak bincang lagi lah. Dah bincang ke belum? Dengan Puan Marina? Dah. Dah sampai nombor? Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3 dah bincang. Lepas tu nombor 4 tak buat lagi lah. Kenapa tak boleh buat? Tak Oh, faham. nombor 4. Madam pesan buat sendiri-sendiri dah. Dia pesan untuk cikgu discuss hari ni. Tapi kalau tak buat lagi, macam nak discuss. Ada tahu tak nak buat macam mana ni? Tengok nombor 4 tu. Cikgu bagi cara nak buat. Lepas tu you all buat. And then hantar kat GC lah kot lah. Cikgu tak nak lah discuss benda yang tak buat lagi. Nanti aku tak tahu benda yang korang buat sebenarnya. Kalau dah buat, kita lagi nampak lah mana silap, mana sepatutnya. Tapi kalau tak buat lagi tu macam tak ada idea sebenarnya. Tak pernah tengok soalan tu. Aku tak tahu nak buat macam mana pun. Kalau cikgu discuss ke, tak sampai lah objektif. Nombor 4 tu, define the term isomers. Apa dia isomers? Isomers, apa dia? Different? Structural formula. Different compound lah. Different compound, maknanya mesti lebih daripada satu lah compound tu. Tapi molecular formula dia sama. That have the same molecular formula. But different structural contohnya C3H6. C3H6. Ini molecular formula dia. Kalau kita tengok daripada formula ni, yang belajar sebelum ni, C3H6 maknanya ada CnH2n. Bila CnH2n maksudnya dia alkin. Alkin ni 1, 2, 3 karbon. 6 hidrogen tu dekat sini. Kalau
Tapi sebenarnya dia bukan terhad kepada structural, dia structural formula. Dia tak semestinya structural formula dia macam ni. Boleh jadi juga bentuk cyclopropane. Ini pun structural formula juga. Ini contoh lah. Yang ni pun C3H6. Yang ni pun C3H6. Molecular formula dia sama. Tapi structural formula tak sama. Itu adalah isomers. B. For each of the following compounds, draw its isomeric pair that represent a chain, positional and functional group isomerism. Kita ambil satu contoh C4H8. Dia nak apa tadi? Dia nak isomeric pair represent chain isomer. So, cara dia C4H8 tadi buat satu structure. Kalau kita tengok dekat sini, formula dia CnH2n. Alkin lah. Yang ni boleh ingat hafal tak? Dia ada CnH2n, CnH2n plus 2, CnH2nO, CnH2n plus 2O. Jadi setiap molekular formula tu ada uh, apa compound dia lah. Macam CnH2n ni alkin dan satu lagi cycloalkin. CnH2n. Jadi C4H8, katalah awak start dengan alkin, lutein lah. 1 karbon, 2, 3, 4. Katalah nak buat double bond dekat sini. Jadi lagi 8 hidrogen tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonding pada karbon mesti lengkap 4. Kalau tak cukup 4, salah lah structure tu. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Double bond tu kira 2 lah. 1, 2, 3, 4. Semua ada 4 karbon. Kemudian lengkapkan dengan hidrogen. Jangan tinggal hidrogen ni. Jangan biar tinggal dia punya ranting je. Ini structure dia. Chain isomerism adalah isomer yang kedudukan double bond, kedudukan functional group. Ini functional group ni, double bond ni. Pernah belajar kan functional group semua? Kuliah sampai mana Boleh cikgu tahu kuliah sampai mana? Senang sikit. Cikgu tahu nak kena ajar dulu ke apa ke? Kuliah sampai mana dah? Ada orang ke tak ada ni? Ada. Nampak penuh dah. 17. Patutnya kelas ni ada 21 kan? 21 kan 22? 19 je ke? 17 je ke? Nasional 11 ke 22? 22. Seorang lain tak okey. 21. Tapi dalam ni ada 17. Ada 4 orang lagi kat mana? Survey pun tak jawab habis. Nak pergi survey.
Ini tak ada respon ni, kira dah belajar semua lah ya. Chapter 4. So, cikgu boleh go through terus lah. C4H8, dia nak satu chain isomer, satu positional isomer, satu lagi functional group isomer. Chain isomer adalah isomer yang molecular formula dia sama. Dia punya functional group yang sama. Kalau alkin lah pasangan dia tu. Tapi dia punya chain dia, cabang-cabang dia tak sama. Kalau yang untuk yang contoh tadi, C4H8 ni, kalau cikgu nak buat chain isomer, satu lagi pasangan dia tu, uh, macam ni, C, kalau tengok dekat sini, yang first tadi, straight chain. Untuk structure yang kedua ni ada straight chain dan ada satu branch. Satu branch carbon kedua. Ini adalah chain isomerism. Dia berbeza pada chain dia, pada dia punya rantai. Tapi kedudukan double bond, kedudukan functional group masih pada kedudukan yang sama, pada kedudukan carbon satu dua. Ini pun satu dua. Okay, Kak Yang cuba buat untuk C6H14. Cikgu nak tengok chain isomer je. C6H14 dan C5H10O. Buat sekarang. Chain isomer. Buat dan hantar dalam WhatsApp. Yang ini formula dia CnH2n plus 2.
Formula untuk apa ni? Dah buat ke? C6H14. Saya dah hantar dekat WhatsApp madam. Ya? Untuk C6H14 saya dah hantar dalam grup. Okay. So ni contoh lah. Contoh jawapan. Ada nampak clear tak? Kita tulis balik atas ni. Carbon 2, 3, 4, 5, 6. Sebab alkin jadi tak ada double bond lah. Yang lain tu semua adalah hidrogen. Ini kita panggil straight chain. Straight chain of alkene. So dia punya chain isomer ada. Dan isomer ni mesti dalam bentuk pasangan. Jadi mesti ada, macam cikgu buat tadi, N. Mesti ada lah. Ini pasangan dia. Pasangan dia ada satu, ada 5 carbon pada straight chain, satu branch, satu cabang. Selain daripada yang ini, boleh juga kalau kita nak buat tadi yang first tadi tu, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nak buat condensed structure pun boleh Kalau dah mahir buat, boleh guna condense ke skeletal pun tak apa. Dia tak minta, dia tak, kalau soalan tak nyatakan nak dalam skeletal, nak dalam condensed structure. Dia kita, kalau dia minta macam tu, kita kena wajiblah bagi ikut yang dia minta. Kalau tak, kita boleh bagi dalam bentuk apa-apa pun. Okay, so pasangan dia tadi, jawapan Wildani tadi, dia letak satu branch. Jadi kalau nak letak 2 branch pun boleh. 1, 2, 3, 4. Kita dah dekat sini. 2 carbon. Yang penting dia mesti sepasang. Kalau nak buat cabang tu pada carbon yang sama pun boleh. Ada banyak lah possibilities untuk C6H14 ni. Okay, so yang internet tak berapa okey, yang asyik terkeluar masuk tu tak apa. Cikgu rakam, cikgu record kelas hari ni. Nanti bila dia dah siap proses tu, cikgu bagi. Okay Cikgu tak tunjuk semua lah kan. Ni dua contoh kalau nak bagi lagi. Kalau antara yang ini, kalau nak letak ini dengan ini sebagai pasangan chain isomer pun boleh. Asalkan dia punya functional group kedudukan yang sama tapi alkene tak ada functional group. So memang tak nampak kat situ lah. Yang berbeza dia punya chain dia, bilangan branch. Bilangan branch tak sama. Daripada satu branch dengan 2 branch, yang daripada tak ada branch dengan 1 atau 2 branch. Yang ini dengan ini pun boleh jadi pasangan chain isomer. Yang seterusnya,
C5H10O. C5H10O. Ini formula dia CnH2nO. CnH2nO ni apa dia? Alkot C. Alkot C. Dia boleh jadi sama ada aldehyde ataupun ketone. Ketone. Aldehyde ni dia punya C double bond O tu, depan sekali mesti H. Dia mesti COH. Kalau ketone, C double bond O ni mesti tengah-tengah. Maksudnya sini ada carbon lagi, ni ada carbon lagi. Kalau yang aldehyde dia mesti di hujung. Molecular formula sama. Ni functional group tak sama. Tapi kita untuk yang first ni kita nak tengok chain isomer. Jadi awak boleh ambil aldehyde boleh, nak ambil ketone pun boleh. Katalah aldehyde. Aldehyde 5 carbon, 1, 2, 3, 4, 5. C double bond O, H. Ini carbon 1. Yang paling dekat dengan functional group adalah carbon 1. Yang selebihnya ni H lah. Ni aldehyde. Chain isomer dia mesti aldehyde juga. Functional group mesti sama. C double bond OH ni functional group dia of course lah sama dia punya kedudukan sebab aldehyde memang tak boleh berubah kan. Sama dia chain isomer tadi kita tambah satu branch, keluarkan satu carbon, mana-mana carbon jadikan dia branch. Telah kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Contoh ni chain isomer. Ataupun kalau nak buat 3, 4, 5. And buat 2 branch. Contoh. Boleh juga. 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5. C double bond O H. Ini dan ini pun adalah chain isomer juga. Ini aldehyde. Kalau nak ambil yang ketone tu, bagi salah satu lah tengok pemarkahan berapa markah dia bagi. Kalau markah 1 tu, markah 2 atau 1 sepasang je lah maksudnya. 2 markah kan. Sepasang. Kalau ambil yang ketone, katalah ketone dia tak kisah karbon pada karbon berapa selain daripada karbon 1 lah. Ada 5 karbon tadi, katalah dekat sini. Dia adalah ketone. Yang lain ni hidrogen. Chain isomer dia adalah make sure dia punya functional group yang sama dengan tiba-tiba jadi aldehyde pula, sama yang tadi pun. Lepas tu dia punya kedudukan carbon C double bond O ni mesti sama. Kalau yang ni tadi pada carbon number 1, carbon 1 pula. Carbon 2 lah, 1, 2 yang paling hampir.
lain hujung. Jadi yang struktur yang pasangan dia tu pun pada karbon kedua. Macam tu. 1, 2, 3, 4. Ini chain isomer. Untuk kita ni terhad dah sikit sebab bilangan karbon dia 5 je. Kalau kita buat chain isomer tu setakat ni je lah. Jangan keliru tau. Chain isomer kalau ada yang buat macam ni. Yang ni selalulah setiap semester juga akan jumpa. Untuk intake ada macam ni depan. Sudah nampak ni sebagai branch. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini bukan branch tau. Dia dekat hujung ni. Dia boleh ditolak naik atas ni. Macam yang ni turun bawah. Dia akan jadi section macam ni balik. Branch bukan pada karbon hujung. Kalau nak letak branch dengan pada karbon hujung. Macam dekat sini kan. Yang ni struktur asal. Orang nak buat yang ada branch. Kau ambil, buang satu, pindahkan dia ke karbon hujung sini. Bukan. Itu bukan branch. Dia akan jadi section balik macam ni. Cuma bengkokkan dia je. Sama juga kalau ambil yang ni, nak pindahkan ke sini. Jadi ke bawah. Pun bukan branch juga. Elakkan buat branch pada hujung-hujung. Hujung kanan, hujung kiri. Jangan kacau. Ambil start carbon yang sebelah tu. Carbon kedua, ketiga. Okay? Reminder lah. Right. Untuk chain isomer dah settle. Untuk positional isomer. Positional isomer. Ambil kat sini balik. Positional isomer, kedudukan functional group berubah. Chain dia mesti sama. Jenis functional group pun mesti sama. Macam tadi CnH2n ni boleh jadi alkin, boleh jadi cycloalkin. Untuk positional isomerism, pilih salah satu. Kalau nak buat alkin, alkin. Kalau nak buat cycloalkin, cycloalkin. Katalah cikgu nak buat alkin. Ni bisa dimedik di layar ni. Pasangan dia position of functional group ni, kalau yang first tadi pada carbon 1, 2, pindahkan jadi 2, 3. Masih lagi alkin. Masih lagi chain dia tak ada branch. Tak ada branch. Chain dia masih sama. Dia tak boleh ada dua benda yang berubah. Mesti salah satu je berubah. Ini yang kedudukan dia. Kedudukan dia berubah. Positional isomerism.
Dan yang ketiga, dia nak apa, chain position, functional group. Functional group. Ada Mhm. untuk positional isomer yang kedua tu, yang belah kanan. Si belah kanan tak cukup kaki. Oh, duduk lagi ya. Functional group isomerism, functional group dia yang berbeza lah. Yang ni dia tak restrict sangat lah pada kedudukan bilangan branch sebab susah sikit lah kan kalau macam alkin dengan cycloalkin. Macam mana kita nak pastikan functional group memang dah berubah dah. Jadi kedudukan functional group tu tak ambil kira lah. Kita saya benda ini. Okay. Cycloalkin. Cycloalkin 4 karbon. Kalau bentuk skeletal dia macam ni lah. Kalau tak nak buat skeletal, nak buat expanded structure macam ni. Functional group isomerism. Ini tadi Shin isomerism. Yang kedua positional. Untuk alkin, untuk soalan yang C614 tadi, alkin. Alkin tak ada functional group. Jadi position apa yang kita nak ubah? Position branch lah. Jadi janganlah ambil dia punya yang ambil yang straight chain ni, ambil yang ada branch. Untuk alkin. Saya cikgu start dengan yang satu branch tadi. 2, 3 branch dekat sini. 4. 5. Jadi punya pasangannya tadi, kalau yang ni branch pada karbon tengah, karbon ketiga. Dia letak karbon kedua. Tapi bilangan branch tu mesti sama. Dapat ada dekat karbon kedua. Okay.
bilangan dia sama tau dengan yang first structure ni satu branch, yang second structure ni ada dua branch pula. Salah lah. Positional, semua positional, position je berubah. Number of branch sama. Kalau ada dua, yang ni pun mesti ada dua juga. Cuma kedudukan salah satu branch tu berubah lah kot. Functional group. Untuk yang soalan kedua tadi, B tadi, C6H14 tak ada functional group isomerism. Mungkin dia tak ada kawan. Dia alkin je. So, yang ni ada. Ni tadi, semua ni adalah chain isomerism. Contoh yang ni banyak sikit lah. Tapi kategori semua sama. Untuk positional isomerism, kalau yang aldehyde ni bukan position dia punya C double bond OH lah, sebab position dia tak boleh tukar tempat ni. Kalau tukar tempat, kalau tukar ke tengah dia jadi ketone. Kalau tukar ke hujung sebelah sini, dia akan jadi sama je. Struktur yang sama, cuba kita flip struktur tu. Jadi untuk aldehyde, kalau nak buat positional isomer, ambil yang ini. Struktur pertama yang macam ni, struktur kedua letak ni dekat sini pula, tukar tempat. Dapatlah positional isomerism. Satu, dua, tiga, empat. Kelima. Macam tu. Mendudukan ni. Ini pada karbon ketiga, ini pada karbon kedua. Kalau untuk ketone, kita boleh ubah dia punya functional group. Kalau ada bond kat sini, empat, ini adalah positional isomerism juga. Jadi ada banyak pilihan lah sebenarnya nak letak satu yang ni dekat karbon kedua,
Ini karbon ketiga. Kalau panjang lagi kita boleh ubah lagi lah. Kalau tak, kalau awak pindahkan ni ke sini pula, dia jadi karbon kedua balik. Flip structure. Lepas tu, dan last, functional group, isomerism. Yang ni mana-mana lah. Antara aldehyde dengan ketone. Dalam ni ketone ni aldehyde dia. Hmm. Di nombor 4 C. 4 C ni, draw all possible isomers of compound with the molecular formula C4H10O and identify the types of isomerism present. Cara dia lukis semua yang mungkin C4H10O ni. Kita consider lah balik. Kat sini formula dia CnH2n plus 2O. Macam yang kita dapat 4 ni 10 kan, 4 darab 2 8, 8 tak cukup, lagi 2 jadi 2n tambah 2 lah, dan O. Formula ni untuk siapa tahu CnH2n plus 2O. Macam ada nak jawab tu, tapi tutup balik. Alkohol dengan Alkohol lagi ether. ether. Ini alkohol, pasangan dia lagi pasangan dia ether. Alkohol ni dia mesti ada karbon, ada OH. Tak kisahlah OH ni kat bawah ke ataupun dekat hujung ni ke, tapi karbon ni mesti ada 4 ikatan lah. Sama ada sini H, sini karbon lain, ataupun 2 ni karbon, ataupun 3 ni karbon. Tak kisah, tapi ada OH group lah dekat karbon tu. Ini adalah alkohol. Ether O ni antara karbon dengan karbon. Sama lah kat sini, sama ada karbon ni 4 ikatan juga. Tak kisahlah sini H, sini karbon ke, ataupun 3 ni karbon ke, ataupun salah 2 tu karbon. Sebelah sini pun sama juga. Tapi O ni tengah-tengah, between karbon. So tadi kita dah dapat dah alkohol, ether. Kita buat salah satu. Kita start dengan alkohol dulu. Selalunya kalau cikgu akan start dengan straight chain. Alkohol 4 karbon, straight chain. 1, 2, 3, 4. Dan letak OH group ni pada karbon pertama. Penting ni supaya tak redundant structure. Nanti mungkin banyak kali benda sama.
Sudut kiri. Label lah, label dia sebagai structure 1, 2, 3 ke 1, 2, 3 Roman ataupun ABC ke, itulah structure pun. Lepas tu lagi, masih lagi alkohol. Yang ni straight chain OH pada karbon 1. Cikgu buat pula straight chain juga, tapi OH cikgu buat kat karbon 2. Ini structure 2. Boleh tak nak pindah lagi satu, nak buat dekat karbon 3? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kalau cikgu pindahkan buat structure yang ketiga tu OH kat sini, dia sebenarnya sama, kan? Kalau pindah ke sini pula, dia sama dengan structure yang first tadi. Sebab kita akan baca karbon pertama tu karbon yang paling dekat dengan OH group. Jadi kalau dia pindah sini, jadi karbon 2 juga. Ini karbon 2. Jadi yang kedua pun karbon 2. So untuk straight chain, dengan OH group kita pindah-pindahkan tu, habis untuk alkohol. And then, cikgu buat pula, daripada structure pertama ni, cikgu jadikan dia branching. Patutnya ada 4 karbon, jadi ni pun boleh ambil satu karbon ni je lah untuk jadikan branch. Pindahkan ke sini. Tapi kedudukan OH dibekalkan pada karbon 1 lagi. Structure 3. Structure 3. Boleh lagi tak daripada structure 1 tadi? Cikgu buat macam ni kan. OH pada karbon 1 juga, tapi ada satu branch. Boleh tak daripada structure 1 ni, cikgu nak jadikan 2 branch pula? Cukup tak? Jadi satu, tak cukup. Kan? Jadi, kalau cukup kita boleh buat lagi. Tapi untuk kes ni tak cukup dah. Kalau kita pindahkan yang ini, macam pula. Kalau cikgu pindahkan yang ini ke sini, dia akan sama. Cuba cikgu bengkokkan. Dia kena try buat lah, try buat. Try buat, katalah sekarang ni cikgu kes yang karbon tengah ni. Cikgu pindahkan CH3 ke ujung tu di atas ni. Salin balik CH3 bawah tu. Sini ada CH, H, OH. Yang ni pun kalau kita tengok ke sini, ni karbon 1, 1, 2, 3. Sama je. 1, 2, 3. Cuma ni bengkok. Maksud dia bukan. Kalau bukan, kita pandang balik lah. Cikgu pergi pula dekat structure kedua. Cikgu nak kekalkan kedudukan OH, tapi jadikan dia branching. Yang ni boleh. Kita ambil yang ni, pindah ke sini. 4. Structure keempat. Nak buat branch lagi dah habis lah, tak ada dah. So sampai sini lah.
Structure 4. Untuk alkohol semua dah habis. Now kita pergi dekat ether. C4H10O. 1, 2, 3, O, 1. Kita ulang dah proses ni macam alkohol tadi juga. Start dengan straight chain, lepas tu structure yang kedua untuk ether ni kita boleh label sini sebagai structure 5 lah. 5. Structure yang ke-6 tu straight chain tadi, tapi tukar kedudukan O. Jadi antara karbon 1, 2 sekarang kita nak buat antara karbon 2, 3. 1, 2, O, 1, 2. Structure 6. Daripada structure 5 ni, kita boleh jadikan dia branching. Kalau ruang dia sempit, awak boleh dia panjangkan bond tu. Cikgu buat ni. Kalau dekat sangat, crowded. Nak baca tu susah. Ni structure 7. Dekat tu je lah. Nak buat branch lagi pun dah tak boleh dah. Structure 6 pun tak boleh nak buat branch kalau kita pindahkan dia jadi sama macam structure 7 pula. Itu untuk ether dekat tu. Kita ada 4, 5, 6, 7. 7 structure semua. Daripada situ baru kita identify isomerism yang mana. Kita ada chain isomerism, ada positional isomerism, dan functional group isomerism. Tengok chain isomerism dulu. Cari structure yang functional group dia sama, berbeza dekat dia punya branch, chain. Kita tengok alkohol dulu. Yang mana? Kedudukan jenis functional group dia sama. Tengok alkohol kan. Position OH group tu sama. Yang berbeza dia punya cabang. Daripada tak ada jadi 1, ataupun daripada tak ada jadi 2. Daripada 1 jadi 2. Dan lagi sekali cikgu ingatkan, isomerism mesti dalam bentuk pasangan. So, kena tengok 2 structure lah, compare 2 structure. 1 dengan 2 ni, chain isomerism tak? Ataupun tengok macam ni, structure 1 dengan 2 ni, apa type of isomerism? Chain isomer. 1 dan 2. Cuba tengok betul-betul. Tengok dia punya location, tengok dia punya type of functional group. Lepas tu tengok juga dia punya location. Dia mesti satu je yang berbeza. Location of functional group ataupun chain. Lagi chain dah sendiri.
Berbeza tak bilangan cabang. 1 dengan 2 ni, type of functional group dia sama kan? Dua-dua ni OH. Location functional group Lain. Tak lain sama. kan? Tak sama. Yang structure 1 ni kat carbon 1. Structure 2 ni dekat carbon 2. Kita tengok dulu chain. Sebab dia kalau ada dua yang berbeza, dia bukan isomer tau. Okay, tadi setakat ni kita nampak location dia tak sama. Chain dia dua-dua straight chain kan? Betul. Dua-dua straight chain. Ni sama. Dia Yang ni dia position. tak sama. So yang tak sama ni lah nak bagi nama kat dia. Maknanya ni adalah positional isomerism. Location, position. Confused. Positional isomerism. Satu dan dua ni duduk dekat sini. Positional isomerism. Satu dengan tiga. Chain. Chain. Betul sebab jenis dia sama. OH group alkohol. Position dia sama. OH ni pada carbon satu, yang ni pun pada carbon satu. Yang berbeza chain. Structure 1 straight chain. Structure 2 ni ada satu branch. So dia adalah chain isomerism. So, 1 dan 2. 1 dan 3. Chain isomerism. 1 dan 4. Position. Position. Betul. Again, kita tengok lagi sekali. Type of functional group sama. Type of functional group sama. OH, yang ni pun OH. Position functional group sama tak? Sama. Mana sama? Position OH group. Yang ni pada carbon 1 kan? Tak sama. Yang ni pada carbon 2. Tak sama. Chain dia sama tak? Tak sama. Tak Sama sama. juga. Structure 1 straight chain, tak ada cabang. Structure 2 ada satu cabang, satu branch. Tak sama. So, bila ada dua tak sama ni, dia bukan mana-mana isomer. Chain pun bukan, position pun bukan. Okay? So, tak payah tulis lah. Dia tak ada masuk dalam kategori mana-mana. Tengok pula 2, 3. 2, 3 ni apa? OH group sama. Location, position OH group tak sama. Structure 2 pada carbon 2, structure 3 pada carbon 1. Structure 2 straight chain, structure 3 ada branch. Yang ni pun sama macam 1, 4 tadi. 2, 3 ni bukan apa-apa isomer. 2, 4 kalau kita tengok OH group kedudukan dia sama pada carbon 2. 1, 2. 3, 4. Yang ni pun 1, 2 pada carbon 2. Kedudukan OH group sama. Chain dia tak sama. Kan? Yang ni straight chain. Yang ni ada satu branch. Jadi, apa dia? Chain isomer. Chain isomer 2 dan 4. Lepas tu 3 dan 4 pula. 3 dan 4. Kedudukan OH group tak sama. Chain. Bilangan chain sama. Kan? OH group pada carbon kedua. Yang ni OH group pada carbon 1.
Yang struktur 4 ni ada satu branch ni. Struktur 3 pun ada satu branch. Isomer ke tak? Macam positional je, madam. Betul? Positional. Sebab apa tahu? Type dia sama. Dia punya position OH tadi tak sama. Chain sama. Awak tengok yang ni dia. Bilangan yang tak sama tu ada berapa? Mesti satu je. Kalau ada lebih daripada satu, bukan isomer. Kalau ada satu yang tak sama, apa dia? Position tak sama. Ini positional isomerism. Apa tadi ya? 3 dan 4. 3 dan 4. Habis alkohol. Tengok ether pula. 5 dengan 6. Konsep sama je. Tak payah tengok type lah kan. Memang dah tengok yang ni yang ether je. Type memang confirm sama lah. Type sama. Position. Chain. Type sama. Kita tengok 5 dengan 6. Position Tak sama. tak sama. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Position O tu tak sama. Chain Sama. sama. Jadi positional isomerism 5 dan 6. Ish, senang kita 5 dan 6. 5 dan 7. Type sama. Position 5 dengan 7. Sama. Sama. Chain Tak sama. chain tak sama. Jadi chain isomerism 5 dan 7. Hmm. 6 dengan 7. Isomer ke tak? Type sama. Position tak sama. Chain pun tak sama. Bukan isomer. Okay, not isomer. Not isomer. Not a pair of isomerism. Yang ketiga ni, functional group isomer ni orang ambil lah mana-mana. Antara alkohol dengan ether. 1 dengan 5 ke. Kalau boleh carilah yang kedudukan functional group tak apa, tak sama. Tapi chain dia tu bagi sama lah. Kalau ambil yang alkohol yang straight chain, yang ether ni ambil yang straight chain juga. 1 dan 5. Ni 1 dan 2 dan 6 ni. 2 dan 6 ni sebab kebetulan ada kan OH group yang kedudukan pada karbon 2, yang ni pun pada karbon 2. 2, 3. Jadi 2 dan 4. Lepas tu apa lagi? 3 ni ada tak? 3 dengan 7. Hmm. 4 dengan 7 pun boleh. 4 dengan 7.
Itu je lah jawapan yang ada. Sistem isomerism dah belajar ke kuliah? Sistem isomerism. Belum. Belum. Sikit di sini. Yang tadi tu kita yang tadi yang chain isomer, positional, functional group ni semua adalah constitutional isomerism. Ada satu lagi stereo isomerism. Stereo isomerism tu yang cis trans tadi lah. Cis trans isomer. Apa dia cis trans isomer? Okay, cis trans isomer ni adalah dalam macam tadi yang constitutional isomerism tadi, kita ada molecular formula yang sama, um, molecular structure tak sama, structural formula tak sama. Tapi dia melibatkan semua type of functional group. Alkohol dengan ether, alkin dengan cycloalkin, aldehyde dengan keton, carboxylic acid dengan ester. Kalau untuk yang stereoisomerism, yang cis trans isomer ni, dia hanya melibatkan dua, iaitu alkin dan cycloalkin. Kenapa? Sebab dalam dua compound ni dia ada free rotation. Free rotation pula. Dia ada restricted rotation pada carbon double bond dan juga yang cyclic tadi katalah bentuk macam ni. Untuk carbon, untuk yang ni cycloalkane ni, atom yang duduk pada, kita lah kat sini H kan, kat sini H, kat sini Cl. Apa-apa atom yang duduk dekat atas ni, yang Cl ni, dia tak boleh nak tukar tempat dengan H. Yang ni pun sama juga, sebelah sini. So dia punya rotation dia restricted. Dia tak macam alkane. Kalau alkane, tadi kan dia kata boleh bengkok-bengkok kan. Yang hujung tu dia kata jangan jadikan dia branch. Sebab dia sebenarnya bukan branch tapi dia section yang dibengkokkan. Maksudnya yang ini dia boleh tukar tempat dengan H ni. Tukar tempat. Yang jadi nampak dia jadi macam tu. Tapi dalam alkin dan cycloalkin, dia ada bahagian yang tak boleh nak berputar macam alkin tadi. Kalau Cl ni duduk dekat sini, sinilah. Dia tak boleh jadi Cl ni duduk kat bawah, H ni kat atas. Maksudnya dia ada juga structure yang memang dia Cl kat sini, H kat sini, sini, H, sini Cl. Dia ada dua bentuk structure. Yang macam ni dan macam ni. Dua bentuk structure ni bukan sebab H ni tadi tukar tempat dengan Cl. Yang macam ni. Nampak tak? Ni H kat atas. Ni Cl kat atas. Dan structure kedua ni Cl kat bawah, H kat bawah. Bukan sebab dia tukar tempat. Jadi tukar-tukar structure ni. Tapi memang dia macam tu. Ada structure yang memang macam ni, ada structure yang memang macam ni. Faham ke?
Dia memang naturally dia memang macam tu. Dia bukan disebabkan perubahan pada kedudukan. Dia disebabkan pada memang dia macam tu. Yang untuk alkin ni tadi, cycloalkin. Sama juga dengan alkin. Pada karbon-karbon double bond tu, antara sini CH3, sini H, sini H, sini CH3. Memang kedudukan dia macam ni. Macam ni. C, C double bond, sini H, sini CH3. Sini H, sini CH3. Satu lagi structure. Pada karbon yang sama ni, kalau kita perhatikan, yang karbon tepi belah kiri ni. CH3 kat bawah, H kat atas. Structure yang lagi satu, CH3 kat atas, H kat bawah. Yang ni pun sama macam cycloalkane tadi. Kedudukan ni berbeza bukan disebabkan CH3 dengan H ni tukar tempat. Bukan dia berputar kat sini. Tapi memang ada structure yang CH3 plus H dia macam ni dan ada yang macam ni. So inilah cis trans isomerism. Restricted rotation about a CC in alkene or a CC single bond in cyclic compound. Each carbon atom of a site of restricted rotation has two different group attached to it. Trans isomer has two same atom. Okay. Sekarang nak tengok apa dia cis isomer, apa dia trans isomer. Cis isomer ni, macam contoh yang ditunjuk tadi. Pada alkene ni, atom yang group of atom yang sama ataupun atom yang sama attach pada kedudukan pada karbon yang ini karbon tengah kan, karbon-karbon double bond. Yang ini CH3 dia dua-dua kat bawah, H dua-dua dekat atas. Ini kita panggil dia sebagai cis isomer. Cis isomerism. Structure yang lagi satu ni, H dia opposite. Pada karbon-karbon double bond tadi, H dia opposite. Sama juga dengan CH3. Dia macam tu. Yang ini adalah trans isomerism. Itu yang dia masukkan dalam ni. Trisomer has two different atom or group of atom. Different atom or group of atom tu sebab kadang-kadang dia attach dengan H saja. Boleh juga dia attach pada chlorine. Boleh juga attach pada group of atom CH3, CH2, CH3 dan seterusnya. Cis isomer has two tak habis lagi. Trisomer has two same atom or group of atoms on the opposite side of the double bond. Jadi opposite side. Cis isomers has two same atom or group of atoms on the same side of the double bond. Jadi, same side, duduk belah bawah. H duduk sebelah yang atas. Ini pun cis isomerism. Kalau pada cycloalkane pun macam tu jugalah. Yang ini trans ke cis? Cis. Cis.
pada bahagian yang sama. Untuk satu lagi structure, opposite. Yang ni trans. Ini contoh-contoh lah. Ni yang alkin, ni yang cycloalkin. Cycloalkin hari kita tunjuk kalau ada boleh jadi 3 macam tu. Kan? Cycloalkin boleh jadi 4, boleh 5, boleh 6. Kalau yang 3 ni, kalau kita tunjuk, katalah kat sini ada H, CH3, untuk yang 1 ni, structure 1 ni, kita tunjuk dia macam ni. Macam tu. Jadi, kita buat yang trans dulu boleh, cis dulu pun boleh. CH3, CH3. Yang ni yang cis. Patutnya kena bagi nama tapi tak banyak lagi penamaan. Jadi kita buat cis dululah. Cis isomer. Pasangan dia kita buat sama juga. Tapi kita opposite kan. H, sini H. CH3, CH3. Kalau dapat CH3 atas, H kat bawah belah kiri, belah kanan pula H atas, CH3 bawah pun boleh. Tak masalah. Ini trans isomer dia. Kalau structure kedua ni, katalah kat sini. Untuk cis trans ni kita kena tunjuk bond tu kepada carbon tau. Jangan tulis pada macam maksud cikgu kat sini ni dengan ni carbon. Carbon dengan carbon. Tapi awak perlu tulis CH3. Tangan tu laju dia menulis bond ni kepada H. Dia jadi salah. Sebab cis trans ni kita kira dia sebagai 3D structure. Bila 3D structure maksudnya kita patutnya nampak kedudukan bonding dia tu. Jadi kena bagi tunjuk pada carbon. Yang alkin pun sama juga. Jadi cycloalkin. Okay, balik pada soalan tadi. Soalan pada contoh tadi. Yang 4 carbon ni kita tak lukis 4 macam ni tau. Kita lukis dia jadi bentuk diamond macam ni. Sebab kalau tu tak nampak. Macam tu lah. Sebab kedudukan dia sebelah-sebelah ni. Sebelah-sebelah. Kalau ada opposite, selang satu carbon dalam structure tu nanti kena selang lah. Ini pun sama. Katalah sini CH3, sini CH3. Ni H, ni H. Ini adalah cis dia. Trans, lukis lagi sekali. Kita oppositekan dia. Trans. Kalau 5 macam tu. Lima macam Superman. Sama ada sini dengan sini ke, ataupun dengan sini ke, ikut pada struktur asal yang dia bagi tu. Kat mana? Kalau terang dekat sini, jadi sini lah. Contohnya CH3, sini Cl. Contoh lain pula Ini Cl, ini CH. 3 ni trans. Dia punya cis dia CH3. CH3 juga. Ini Cl, sini Cl ni.
cis. Dan 6. 6, kalau 6 kita lukis dia. Kalau kita lukis macam tu kan, dia akan jadi macam tu. Baru senang nak lukis lah. Maknanya kita tengok dari depan. Dari depan. Itulah kat sini. Macam tu lah. Untuk 6 carbon. Kalau yang untuk alkane, macam ni. Dan sama juga kalau tengok ni yang bonding dia, carbon kepada carbon. Carbon kepada carbon. Carbon kepada carbon. Jangan lukis masa tulis CH3 tu, make sure betul bonding dia, carbon ke carbon. Okay, ada syarat juga untuk jadi cis trans ni, selain daripada syarat dia mesti alkin dan cycloalkane, kita kena tengok juga pada carbon yang sama tu tak boleh ada atom yang sama ataupun group of atom yang sama. Contohnya yang ni tadi, tengok dekat carbon-carbon double bond, dia ada group of atom yang sama tapi bukan pada carbon yang sama, carbon yang berbeza. H dia pun sama juga. Atom yang sama tapi bukan pada carbon yang sama. So yang ni boleh, ini ada dia punya cis trans isomerism. Yang ni pun sama juga. Walaupun atom dia ada yang sama tapi bukan pada carbon yang sama. Macam tu juga. Yang ni pun sama. Kalau yang contoh yang seterusnya ni, kalau kita tengok, dia ada CH3 yang ni pada grup yang pada carbon yang tak sama tapi dalam masa yang sama ada pula kat sini. Pada carbon yang sama tak boleh ada group of atom ataupun atom yang sama. Kalau dua-dua ni H pun tak boleh. Faham? Maksudnya bila tengok carbon-carbon double bond tu, fokus pada carbon-carbon double bond tu. Ambil highlighter. Kalau exam boleh bawa highlighter. Highlight dekat carbon-carbon double bond. Tengok pada carbon yang sama tu ada tak atom yang sama ataupun group of atom yang sama. Kalau ada, maknanya bukan cis trisomer. Kalau tak ada, ada lah. Yang ni sama juga. Dia ada dua group cis 3 ni tapi pada carbon yang sama. Yang ni okey. Yang sebelah kiri ni okey lepas. Sebab atom tak sama. Tapi belah kanan ni. Dua-dua cis 3. So ini pun bukan cis trans isomer. Tengok contoh soalan tutorial. State the essential requirement tadi itulah yang dia mesti restricted rotation about a CC double bond in alkene or CC single bond in cyclic compound. Ada nota. Tadi ada cikgu dah mention tadi yang mana. B. Identify a pair of cis trisomer from the following compound. Draw the cis trisomer. Identify dulu. Ada ke tak ada cis trisomer? Kalau ada, kita lukis dia punya cis trisomer dia. Contoh satu. Contoh yang pertama yang ini. Kita lukis balik. Buka open structure tu. Kalau dia buat condense, expand structure tu baru nampak clear. Macam tu kan. Sini CH, sini CL, sini CC double bond. Lepas tu, kalau awak nak lukis macam ni pun boleh juga. C double bond, CL dekat sini. Boleh je. Salah satu lah. Tengok pada carbon-carbon double bond. Pada carbon yang sama, ada tak atom yang sama? Ni dengan ni tak sama. Carbon belah kiri pun tak sama. Jadi ada cis trans isomerism. Kalau ada cis trans isomerism dia kena lukis. Jadi lukislah cis dengan trans, cis dia C, C mesti lukis bagi buka macam tu. Kalau dalam keadaan ni bukan cis trans isomer.
Ni structure biasa. Cis-trans mesti terkangkang macam ni. Lepas tu baru masukkan balik atom dia. Cl, H, H, Cl. Tengok kat sini. Ini cis isomer. Yang trans C, hubungan C. Kisahlah nak buat H yang di atas di bawah. Yang ni Cl. Ataupun kalau tak mau buat macam ni, nak buat Cl kat sini. Ini H pun boleh. Tak ada masalah. Ini trans sebab dia punya location tu the opposite trans. Okay, buat dulu soalan B ni. B nombor 2, 3, 4 dan 5. Yang nombor 2 ni cikgu bagi contoh Masa pun dah habis lah. 2 ni, ini structure dia. Okay, lukis balik dulu. Nak tengok dulu ni pada carbon yang sama ada tak atom yang sama. Bila dilukis scatter structure, maksudnya dekat sini ada H. Ni ada H. Cuma nak tunjuk je. Jadi, cikgu dah buka kat sini kan. Jadi, betul dah buat lah. Tu punya cis-trans. Buat bentuk ni tadi. Kedudukan dia sebelah-sebelah. Jadi, macam ni. Ada 2 structure, satu cis, satu trans. Kalau nak buat cis dulu, buatlah CH3, CH3, H, H ni cis. Trans, H, H. CH3, CH3. Trans. Ya, saya bagi 2 contoh dah. Buat yang seterusnya tu 3, 4, 5 untuk bincang dengan Puan Marina nanti. Yang nombor 6 ni identify structure that exhibit cis-trans isomerism. Draw all the cyclic. Buat semua structure. Structure ni semua ni cyclic compound. C5H10 ni kalau ikutkan dia punya formula ni untuk alkin kan. Tapi alkin kalau C5H10 tak dapat cyclic. Bila buat structure tu kira balik bilangan karbon dengan hidrogen dia betul tak? Ini akan jadi cycloalkane. Cuba tengok yang tu buat nanti. Buat semua yang possible. Lepas tu tengok balik. Buatlah yang ada cabang, tak ada cabang kan. Tengok balik. Dia ada tak karbon yang tepat syarat tadi tu. Tak ada karbon yang ada atom ataupun pula atom yang sama tu. Kalau structure tu exhibit cis-trans, maksudnya lukislah. Lukislah cis-trans dia apa. Yang nombor 7A ni boleh buat. 7B ni cikgu tak masuk lagi tadi. Yang ni yang dia punya physical properties. Boleh baca sendiri, boleh tengok video juga. Video Madam Hartini boleh. Video Mr. Shannon boleh. Video Miss Wong boleh. Cari dekat YouTube. Dekat dalam website pun cikgu ada letak sebenarnya link kepada channel 3 lecturer ni. Tengok video sana. Untuk belajar dulu lah. Untuk jawab soalan 7B. Okay, cikgu tinggalkan dekat sini. Nanti sambung dengan Madam Marina lah. Itu sahaja. Terima kasih dan Assalamualaikum. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Sama-sama. Thank you, Madam. Right.